Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini ya, pagi Minggu. Biasanya kita ada program pada hari Sabtu ataupun hari Rabu malam ya, tapi hari ini kita buat kelainan sikit ya, sebab kita nak jemput ya, kita nak bersama dengan tetamu yang istimewa dalam special kita kata special talk on Gamat ya, bersama dua tokoh yang sangat istimewa. Ya, memang susah nak dapat ni dua tokoh ni ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program kita pada pagi ini ya. Mohon ya, sekiranya dengar suara saya okey, tolong komen sikit suara okey ya. Jelas ya, tolong komen sikit, dan saya mohon juga untuk semua ya, supaya kita share ya, sharekan program kita pada pagi ini dengan seramai mungkin supaya lebih ramai orang dapat tahu ya, dapat mengikuti program kita pada pagi ini ya, sebab program pagi ini sangat-sangat istimewa ya. Baik. Tolong share lagi ya, tolong share supaya lebih ramai dapat ikuti program kita pada pagi ini ya. Ya, sebab biasanya kita mula hari Sabtu ya, kita buat program hari Sabtu, tapi hari ini ya ada kelainan sikit, kita buat program pada hari Ahad ya. Kita tengok macam mana respon ya. Moga ya sekiranya lebih ramai ya dapat ikuti program kita pada hari ini. Tak mustahil untuk kita buat juga program pada hari Ahad ya. Okey, tolong share ya. Ya, suara saya okey ke? Oh, dah ramai dah tu. Okey, baik, alhamdulillah. Ya, kita ada 32 orang ya sedang ikuti live kita secara langsung, dan itu tak termasuk lagi yang yang sudah share ke page masing-masing, ke profil Facebook masing-masing. Ya, kongsikan ya sebanyak mungkin, sebab pagi ini kita ada dua tetamu yang istimewa ya. Yang pertamanya adalah Dr. Zakaria Abdullah, ataupun ya yang lebih dikenali sebagai Coach Zaid ya, yang ni mungkin rakan-rakan niaga Aneda Seriga Mak Go dah kenal ya, kita dah pernah bersiaran bersama Coach Zaid ya, tuntut ilmu tentang penjagaan diri ya. Coach Zaid ni banyak menganjurkan seminar, workshop, dan juga saya juga ikuti live dia ya. Dr. Zaid ni atau Dr. Zakaria ni, ataupun yang lebih dikenali sebagai Coach Zaid ni, kita kata di Facebook ada, di YouTube channel sendiri pun ada dan sebagainya, tentang penjagaan kesihatan. Dan pagi ini di samping Coach Zaid, kita ada seorang lagi tokoh yang sangat istimewa, iaitu seorang bekas pensyarah dalam bidang food biotechnology, USIM ya, yang memiliki PhD dalam bidang food science dan juga teknologi daripada Texas A&M University USA ya, iaitu Profesor Dr. Zaitun Hassan ya. Yang ni pakar gamat ni ya. Jadi kita ada dua tokoh istimewa pada pagi ini, dan saya ya, kita tak mau tunggu lama. Saya tengok dah hampir 50 orang dah ya sedang mengikuti program kita pada pagi ini. Okey, kita nak on terus. Hafiz, bolehkah kita jemput terus? Kita mulakan dulu dengan Coach Zaid ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Rahman. Waalaikumsalam. Ya, Coach. Apa-apa? Ya, Coach. Ya, alhamdulillah kita semua sihat. Boleh nak mulakan dengan Okey, boleh. Saya ingat macam ni, saya serah terus pada Coach, dan lepas tu pandai-pandai lah Coach ya, bersama dengan Prof untuk mengisi. InsyaAllah kita ada juga slide, dan kita akan tayangkan slide juga dalam masa sesi yang panjang nanti. Okey, saya serah pada Coach. Ya, yang akan banyak on teknikal ni mungkin Dr. Zaitun lah. Saya akan bagi introduction tentang tentang gamat. Untuk gamat di Malaysia ni, gamat popular secara tradisional di Malaysia. 3 area kawasan yang gamat banyak diambil ialah di Langkawi, Pangkor, dan di Sabah. Lain tempat juga ada, di Pantai Timur juga ada. Malah gamat ni terdapat di seluruh dunia. Daripada North Pole sampai South Pole, dan tiap-tiap lautan semua ada gamat. Di Indonesia banyak, di Madagaskar banyak, di kawasan Kutub Utara ada juga gamat. Jadi gamat ada lebih daripada 1000 spesies. Di Malaysia saya rasa pokoknya ada 30 spesies gamat, tetapi yang digunakan untuk
perubatan mungkin dalam 7-8 spesies sahaja, dan ia digunakan untuk makan sebagai ubat ataupun digunakan sebagai buat minyak masaj dan ubatan-ubatan lain. Dan orang Cina panggil gamat poison. Kalau kita tahu gamat ni apa penting gamat. Di dalam hidangan Emperor Cina 50 tahun dahulu, dia hidangan yang dalam itu ada gamat satu daripadanya. Mereka katakan gamat ini sebagai satu makanan yang boleh memberi kesihatan dan meningkatkan panjang umur. Saya ada jumpa seorang di Sabah, umur 80 tahun lebih, masih boleh panjat kelapa. Dia kata dia makan seekor gamat sehari. Gamat ni dia unik kan. Kalau kita potong perut dia, kita buang lelap, gamat boleh tumbuh perut baru. Dia punya keupayaan untuk menyambung tisu yang luka yang terputus sangat-sangat ajaib lah, ajaib. Jadi oleh sebab itu, gamat ni bila kita makan, kita dapat banyak khasiat. Salah satu ialah sebab dia feeding dia kat lantai permukaan laut. Jadi di antara pasir-pasir yang ada itu banyak ada galian. Galian banyak yang gamat makan. Jadi bila kita makan gamat, maka galian-galian yang baik ni ditransferkan kepada kita. Umpamanya salah satu zinc, kromium. Ini adalah dua benda yang boleh meningkatkan insulin sensitivity. Orang yang ada diabetes, dia punya insulin tidak berfungsi dengan elok kerana dia tak sensitif kepada insulin. Jadi kalau makan gamat, insya-Allah bila terdapat zinc dengan kromium yang ada, dia boleh meningkatkan keupayaan untuk menyembuh luka. Macam orang yang gamat yang masalah luka sebab kurang kromium, kurang vanadium, kurang zinc. Jadi gamat ni walaupun tidak sepenuh je, tapi dia membantu memberi penyembuhan yang baik. Orang lepas bersalin makan gamat bagus, orang sakit makan gamat memberi tenaga. Sebab cara kalau ikut tradisi, saya dah belajar juga ni kaedah perubatan Cina. Gamat ni bila kita makan, dia pergi kepada kidney, pada ginjal kita ada bonggang, iaitu dia go kidney, dia naik ke atas, dia boleh meningkatkan reproductive function. Kini dia ada kaitan dengan fungsi reproduktif. Mungkin kalau orang susah beranak, mudah beranak, mungkin. Lagi satu, dia juga pergi kepada apa nama ni, fungsi tenaga seks, fungsi seks. Jadi maknanya untuk both lelaki dan perempuan, dia gamat membantu peningkatan reproductivity, juga kaitan dengan seks organ dan juga keupayaan seks. Jadi banyak lagi mungkin saya serah pada Dr. Zaitun yang buat kajian tentang gamat, dan dia di Indonesia terkenal sebagai Queen of Gamat. Banyak dibekalkan produk gamat ke Indonesia. Saya serahkan pada Dr. Zaitun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera pada semua sekali. Alhamdulillah kita dah bersama pada hari ini, ya, hari yang cantik. Kat Bang ini baru hujan pagi tadi, jadi agak sejuk sikit. Ya. Dan apa yang saya akan lakukan ialah saya akan kongsikan beberapa maklumat saintifik berkaitan dengan gamat. Jadi ini sebagai satu cara untuk kita lebih memahami kenapa gamat itu berkhasiat. Slide pertama ini permukaan. Kalau kita perhatikan di sini, saya tunjukkan di sini gamat dan juga starfish atau tapak Sulaiman. Dia adalah dalam satu kumpulan yang sama, duduk di dasar laut. Jadi apa yang ada di dasar laut itulah makanan dia. Very simple, dia satu haiwan yang simple duduk di dasar laut, tempat yang bersih, dia perlu yang bersih. Ya, apa ada yang di dasar laut itulah makanan dia. Dan kalau kita perhatikan, tukar slide kedua, tolong please, second slide, yes, okay. Ini adalah taburan di mana gamat boleh didapati. Nah, biasanya gamat ni dia dapat waktu mereka ambil ikan, ya, pasal dia gunakan trawlers, gunakan sarang, jadi kadang dia bawa pergi ke dasar laut, jadi dia akan ambil dan ini masuk dalam dia punya tangkapan.
Walau bagaimanapun kalau kita perhatikan di sini yang merah sangat ialah di kawasan Southeast Asia. Ya, di kawasan kepulauan Tanah Melayu, di Sabah, di Indonesia, di keliling Australia, Madagaskar, dan juga ada di negeri China dan juga di Jepun, dan begitu juga ada Amerika dan Mexico. Jadi maknanya dia merata, jenis gamat ni merata, tetapi mungkin dari segi spesiesnya berbeza-beza. Dan oleh itu, kalau kita nak perhatikan kajian berkaitan dengan gamat ni agak baru. Sebab ini satu apabila penyelidik lepas dia puas buat kerja pasal bahan-bahan yang ada di atas atas darat, ya, mereka akan pergi pula kepada laut. Dan di Malaysia, di Malaysia ni, ya, next slide please. Next slide. Harga gamat ada mahal. Mungkin di Tanah Melayu ni kita tak jumpa orang jual gamat, tapi kalau kita pergi di Sabah, dia memang ada dijual dan harga memang mahal. Ini yang gamat kering, ya, gamat kering. Jadi nama yang dipanggilnya adalah nama balad, ya, nama yang di Sabah. Dan biasanya dia akan kutip, ya, kemudian dibersihkan, lepas tu diproseskan, barulah boleh dijadikan boleh dimakan. Okay, next slide please. Next slide. Ini menunjukkan beberapa jenis gamat yang telah dikeringkan di Sabah. Ini kita boleh pergi, kalau kita pergi ke pasar di sana, dan banyak, dan kebanyakan gamat kering ini dihantar ke Korea dan juga ke negara China. Dan kalau kita perhatikan, dia berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bentuk. Tadi Coach Z pun dah kata dah berapa ribu yang ada. Tapi tak semuanya digunakan untuk boleh digunakan untuk makanan. Setakat ni kita tak tahu sebab pendidikan masih lagi dijalankan. Okay, kita teruskan. Next slide please. Okay, ini menunjukkan tangkapan. Ini gambar daripada Sabah. Saya ambil ni daripada Berita Harian 2016 dan ini dia ada buat laporan. Dan kalau kita perhatikan, kalau dia kalau basah dia agak bentuk macam belendir, ya. Tapi apabila telah dikeringkan, ya, tu penuh dengan garam sebenarnya kat luar tu, yang putih-putih tu garam, dan nampak dia telah dibelah. Jadi mana isi perut tu telah dikeluarkan. Jadi orang yang makan untuk makan ialah makanan bahagian daging dia. Kita panggil daging, dia bukan macam daging, ya. Daging dia. Jadi next slide please. Tadi Coach Zat pun dah kata specialnya hidangan Imani gamat terutamanya pada orang Cina. Dan next slide please. Kalau di Malaysia misalnya, Tanah Melayu, produk gamat daripada Langkawi. Inilah satu gambar menunjukkan pengusaha gamat di Langkawi, dan biasa dengan melihat tengok dia punya produk-produk dia daripada minyak gamat, daripada dan sebagainya adalah kat situ, ya. Jadi kalau siapa pergi Langkawi tu bolehlah tengok berbagai produk yang dihasilkan daripada gamat dengan usaha mereka sendiri. Dan saya terlintas di hati, kenapa? Macam mana agaknya orang Melayu kita tahu khasiat gamat? Itu saya tak tahu, saya belum cari lagi, mungkin ada dekat mana-mana kat Nusantara ke yang telah dilaporkan, saya tak jumpa lagi. Tapi orang Melayu tahu, orang Melayu gunakan gamat. Tapi orang lain tak tahu. Orang Cina makan gamat dalam hidangan, tapi orang Melayu menjadikan dia air gamat, menjadikan dia minyak gamat. Next slide please. Next slide. Okay. Tetapi ada keistimewanya bila di Langkawi. Ini adalah yang dipanggil bronok. Ya. Jadi musim dia. So kalau tak silap saya bulan September kalau tak silap saya. Dan inilah satu speciality. Ini adalah jenis makanan laut. Ya, saya tak pasti adakah dia kumpulan gamat ataupun tidak, tetapi dia menyerupai. Dan kalau orang di Langkawi, ya, dia akan ambil ni, dia makan, dan memang untuk kecantikan, memang untuk kesihatan. Saya belum cuba lagi makan bronok ni, kerabu ni, tapi mereka kata dia sedap. Dan ada kata dia macam rasa sotong, ya. Jadi ni ada satu masa dulu kalau tak silap saya tahun 2019 ke kalau tak silap saya, terdapat banyak sangat bronok ni di pantai dan menjadi satu pesta untuk mereka mengumpulkannya.
Jadi kalau apa mungkin orang Langkawi lebih tahu tentang ni dan mungkin boleh share lah dengan kawan-kawan ya. Jadi inilah rupa dia. Kalau kata dalam saya tengok ini dipanggil squirt, sea squirt. Kalau kita picit dia akan keluar air. Jadi cara buatnya ialah dia akan belah dua, dia bersihkan. Kalau terbelah pun bersih, dalam tu bersih. Lepas tu nanti dijadikan kerabu. Okay. Dan next please, next slide. Okay. Semua orang tahu ibu gamat. Nah, ibu gamat ada dijual di Langkawi. Ibu gamat ini ialah gamat yang telah diambil, kemudian direbus untuk buat adalah yang lain. Lepas tu gamat ini dijual. Ya. Masih lagi berkhasiat dan boleh digunakan lagi. Ini ibu gamat. Jadi kalau kita perhatikan ni, gamatnya agak kecil sebab dia dah mengecut ya. Dia mengecut sebab dia mengandung 80% air, dia mengecut. Jadi tak kering ya. Okey. Jadi tadi Dr. Zat pun dah ceritakan apakah orang Cina dah menggunakannya ya, dan memang orang nak cantik ya. Muda ya, jangan nampak next slide ya, ginseng of the sea lah misalnya dikatakan ya, ginseng of the sea. Dan orang Cina tahu, tapi orang Cina dia makan gamat, dia tidak makan produk gamat. Jadi ada bezanya penggunaan gamat di negara kita dan di negara luar. Okay. Now next slide please. Next slide. Okay. Ini menunjukkan, saya ingat lagi, saya masa kecil-kecil dibesarkan di Johor Bahru. Jadi bila pergi besar, saya akan tengok ada ni, dia orang dekat besen tu, produk yang macam sebelah yang besar tu ya. Dia panjang putih, rendam dan kembang. Masa tu saya tak tahu apa dia. Itu adalah gamat yang telah direndam. Kenapa? Untuk garam dia. Lepas buang dan semua dah elok, jadi dengan it's speciality. Kalau harganya kalau anda pergi kalau kita pergi snorkeling, siapa yang suka pergi snorkeling ya, pergi katalah pergi ke Pulau Pangkor ke, pergi ke di Terengganu sana ya, Pulau Kapas ke dan sebagainya ya, dan pergi ke bahagian yang ada batu karang, kita boleh angkat dia ataupun kita boleh tengok ada anak-anak gamat. Nah, untuk dia panjang tu makan masa yang lama sangat. Lama ya. Alright. So ini tidak ada cerita, ini saya tak payah ceritakan. Right. Apa yang penting ialah tidak semua teruskan lagi. Teruskan kepada slide yang ke-14. Slide ke-14. Betul. Okay. Jadi bila kita kata gamat ni, dia ada ribu-ribu gamat. Ya. Masih lagi orang ada satu kumpulan pendidikan ya, Dr. Kamarudin daripada UKM, daripada itu sekotak saya daripada Johor Bahru sana, menggunakan molecular identification of gamat.
berapa spesies yang ada, kat mana dia ada, apakah habitat dia dan sebagainya. Sebab usaha untuk membiarkannya ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Negeri China cukup aktif dalam proses kerja-kerja membiarkan gamat ni. Kita kat Malaysia ni agak lambat sikit, ya. Jadi tak semua gamat berkhasiat, ya. Jadi dia bergantung pada jenis dan penyidikan yang dijalan juga bergantung kepada jenis yang ada di kawasan mereka. Alright, next slide please. Okay, sekarang kita akan pergi kepada detail sikit lah, ya. So relax semua orang, relax. Okay, ini adalah gambar menunjukkan macam mana rupa gamat. A very simple, ya, organism. A very simple. Dia ada dia ada bahagian kepala dia di mana dia akan berjalan dan situlah akan makan. Kemudian dia ada bahagian body dan dia ada bahagian dalam, ya. Jadi very simple. Apa benda yang masuk ke atas tu dia akan keluar dekat bahagian anus tu. Very simple. Jadi maknanya dia bottom feeder. Apa yang ada kat kawasan tu itulah yang dia akan ambil. Bermakna kawasan mestilah bersih. Dia suka kawasan bersih, dia tidak suka kawasan kotor. So kawasan di mana gamat boleh dapati adalah bersih. Dan biasanya kawasan ni adalah di dasar laut dalam. Mungkin kalau dapat yang dekat pantai tu mungkin telah terdampar lah. Mungkin ada masa-masa yang terpaksa mereka keluar. Tapi kebanyakan memang di dasar laut dan apabila kalau orang nak ambil gamat pun memang kena dive in lah masuk. Tapi kalau katalah kita pergi ke Sabah kan misalnya, ya, kalau kita kalau pergi kat bahagian-bahagian Batu Karang, kalau kalau air tenang, ya, boleh nampak gamat sebenarnya. Ya, ataupun kalau kita pergi dekat Pulau Kapas ke ada batu batu karang tu kita terbalikkan, kita akan nampak anak gamat yang kecil-kecil. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia ada bahagian luar, ya, bahagian luar tu, ya, jadi bahagian luar tu yang sebenarnya dua-dua bahagian boleh digunakan sebagai ubatan. Tapi kebanyakan research digunakan bahagian luar. Jadi kalau kita nak tengok sini, kita akan tengok, ya, banyak kalau laporan bahagian luar sebab dia adalah tisu, ya, macam dia bukan daging tapi dia kolagen. Dia ni banyak memang ada sebatian-sebatian yang berguna untuk kita, ya. Dan kalau kita perhatikan di situ, mungkin saya boleh bacakan sikit, ialah dia ada bioactive peptides, ada vitamin, zat galian, fatty acid, saponin, carotenoids. Kalau dia berwarna, kalau dia berwarna, warna oranye, yes, ada carotenoids yang precursor vitamin A, ada collagen, ada gelatin, ada chondroitin sulfate, asid amino dan berbagai-bagai lagi. Jadi apa yang selalu penyidik buat ialah mengkaji adakah bahan-bahan ini boleh digunakan untuk kesihatan. Sebab ingat ya, untuk orang yang penyelidik ni kan, dia nak cari tujuan dia buat penyelidikan dia. Kalau khusus penyidik dia nak supaya kerja ni boleh dipublishkan. Dan untuk publish dia kena unik. Maknanya orang lain buat tapi dialah yang utama sekali buat. Jadi sebab tu sekarang orang mula pergi kepada bahan-bahan daripada lautan. Ya, jadi dah mulalah serata dunia lah mula. Okay, sebab oleh kerana dia hidup pada satu environment yang berbeza daripada lautan, kita harap bahawa sebatian-sebatian, komponen-komponen yang ada tu berbeza dengan apa yang ada di darat. Jadi bila ada macam itu, something different, kita kena something different, something unique, mudah untuk kita publisher, jurnal untuk mempublishkannya. So itu salah satulah kerja peneliti yang nak publish papers. Okay, next slide. Next slide please. Teruskan. Okay. Nah, ini adalah satu gambaran apa sebenarnya kajian-kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan gamat. Banyak. Jadi kita ambil satu bahagian saja. Apa yang selalu penyidik buat ialah dia akan buat proses yang dipanggil extraction. Mengekstrakkan apa yang diekstrakkan. Ya, macam katalah kita minum air teh, ya, kita ambil daun teh, masukkan dalam air,
Kita kalau kita gunakan diri kita akan dapat warna hijau. Kalau kita gunakan Epico, kita akan dapat warna oranye. Jadi apa yang ada dekat situ? Itu yang orang cara penyidik menjalankan kerja-kerja penyidikan. Dan apabila kita buat proses pengekstraktan, dia bergantung kepada solvent ataupun pelarut yang digunakan. Adakah dia larut pada air? Adakah dia larut pada minyak? Adakah dia larut pada bahan lain? So ini banyak chemistry lah. Sebab untuk keluarkan bahan-bahan ini daripada badan gamat, kita perlukan pelarut yang sesuai. Oleh itu, so kajian-kajian ni bergantunglah, sebab tu kita tak akan dapat semua maklumat pada satu masa. Kita bergantung. Kalau katalah dia minat untuk kaji pasal sulfated polysaccharide yang nombor 2 tu, yang sebelah sebagi sulfated polysaccharide, so dia akan khusus pada sulfated polysaccharide. Dia akan kaji pasal sulfated polysaccharide, apa bentuknya, macam mana nak ni, apa fungsinya, ataupun dia nak kaji pasal glucosaminoglycan misalnya. So jadi maknanya penyidik ni kan dia macam kadang khusus, lepas khusus tadi dia mendalam, ya. Dan didapati bahawa kesemua bahan-bahan ini mempunyai khasiat. So kalau tengok belakang, satu bawah sekali yang mana biru tu, dia ada antimicrobial, antioxidant, anti-angiogenic, anti-inflammatory, immunomodulatory, and anti-tumor properties. Jadi tampak banyak dia punya khasiat dia, tapi bergantung kepada sebatian yang dikaji. Ya, tambah sekejap. Saya sambung tentang gamat juga. Okey. So, Dr. Zatul tentang beberapa kebaikan dari gamat, macam antimikrobial tu, maknanya kalau kita ada infeksi dalaman, luaran, kalau kita sapu, kita makan, dia boleh membantu membunuh kuman. Tetapi gamat sendiri, kalau dia jadi gamat, dan jangan letak dekat luar, lama-lama dia boleh kena infected dengan fungus dan lain-lain. Tetapi tindakan dia boleh, kalau kita makan, boleh untuk antimikrobial, macam antioksidan. Kita ni banyak ada radang dalaman, radang atau inflammation, iaitu bengkak, merah, sakit di permukaan, di jantung, bagaimana, dan antioksidan daripada gamat boleh membantu mereda itu inflamasi, membuang melawan free radical atau radikal bebas ataupun oksigen jahat yang melanda kita. Dan anti-angiogenic iaitu kalau kita tahu tumor kanser ni dia ada tumor tu dalam siapa-siapa ada tumor, dan tumor ni dia mempunyai keupayaan yang panggil angiogenesis. Dia boleh menghasilkan saluran darah dia sendiri. Saluran darah dari tumor ni dia menjala dalam badan, dia akan pergi join saluran darah lain, dia akan merentak gula. Jadi kan bila kita makan banyak gula, orang kena diabetes, kalau kena kanser, gula dia ni lebih mudah masuk ke saluran darah yang tumor buat daripada saluran darah kat muscle kita. Oleh sebab itu, bila orang kena kanser, kalau dia makan gula, kanser dia boleh menyerap daripada stage 1 sampai stage 3 mungkin dalam masa hanya beberapa minggu. Maknanya bila gamat adalah anti-angiogenic, maknanya dia boleh melawan keupayaan tumor untuk menghasilkan saluran darah yang merentak gula pada badan untuk membesar supaya kanser itu merebak. Dia ada gamat yang mempunyai sifat ini, iaitu anti-kanser. Kemudian anti-inflammatory, dia mengurangkan radang dalaman. Kalau terbengkak macam seliu, kita ambil masa suap gamat, kita sapu, kita urut, dia boleh reda lebih cepat daripada minyak biasa. Immunomodulatory, dia boleh modulatekan untuk melawan meningkatkan immunity. Kebanyakan orang bila immunity kita rendah, dia terdedah kepada serangan penyakit. Gamat membantu meningkatkan immune function. Mana boleh melawan, dia sebagai benteng mengelak daripada penyakit masuk. Dan anti-tumor. Tadi kita ada tumor, dia ada angiogenic factor, dia boleh jadi kanser, tetapi dia pula melawan tumor.
So ada kebarangkalian kalau kita makan jeli gamat, air gamat, ada dalam setengah keadaan dia boleh menghapuskan tumor. Sebab dalam badan kita ada banyak tumor. Cuma sama ada dia senyap ataupun dia nak turun membesar. Jadi ini adalah kebaikan gamat. Dan terapati gamat boleh kita makan, boleh kita buat minyak, boleh kita buat jeli untuk kosmetik, luaran dan dalaman, untuk luka dalaman dan sebagainya. Dan juga kita Dr. Zaitun dengan tim kita ada buat satu kaedah tu extraction of of gamat menggunakan LMPS atau low molecular particle separation system. Gamat dalam keadaan biasa kita boleh memerlukan 6 bulan. Kalau gamat dalam tong simpan 6 bulan terput. Untuk dia pecah, dia menghasilkan jus yang gelap. Sangat busuk. Dan apa yang membuat adalah membuat satu kaedah. Dia boleh proses untuk menghasilkan menyahkan busuk dan meningkatkan dia concentration dengan sistem ini adalah kajian yang dibuat di luar universiti yang boleh menghasilkan gamat dengan cepat. Jadi sekarang saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih Kuzet. Ya. Kita teruskan ya, boleh? Dan ini adalah maklumat yang kita boleh gunakan. Ini kajian-kajian menunjukkan bila menggunakan ekstrak air. Air, dia adalah sifat-sifat yang begini yang telah dikaji. Kerana kat situ ada paper-paper ya ataupun makalah-makalah yang telah dipublishkan. Jadi banyaklah. Jadi kerja memang banyak. Jadi kita teruskan ya. Dan saja nak kongsi di sini ya. Nanti saya akan kongsi yang lain. Ini kajian yang dilakukan oleh kumpulan pakar daripada USM ya, USM. Dan ini menunjukkan bahawa ekstrak gamat ya yang panggil Stichopus variegatus, dan kajian ini tidak dilakukan kepada manusia tetapi dilakukan kepada tikus, sebab itu cara dia, sebab dia ada banyak-banyak tahap-tahap penyelidikan ya. Jadi buat bertikus didapati bahawa dia boleh membantu pembentukan semula ya spinal cord yang telah terluka, injury. Ini adalah telah dihasilkan, publish dalam Current Neurobiology pada 2012 ya. Jadi maknanya dia boleh mantukan. Saya ingin nanti lagi satu saya nak kongsi di sini. Nah, dia sifat gamat ni adalah unik ya. Sebab dia ada sifat yang dipanggil boleh rejuvenate. Kalau tak itu dibelah semula. Jadi maklumat ini yang kita gunakan untuk kita munafakkan. Ya. Lagi satu ya ini adalah Stichopus japonicus. Tadi kita jumpa Stichopus variegatus. Ini kita jumpa pula another one, Stichopus japonicus. Ini adalah yang yang disukai di Korea. Jadi Korea banyak buat kerja berkaitan dengan gamat ini, dan ada berbagai-bagai warna dan harganya berbeza lah untuk warna. Jadi kalau subhanallah, kalau kita tengok gamat macam-macam rupa. Ada yang memang macam-macam rupa ya, bukan dia macam bodoh macam yang tadi yang awal-awal kita tengok kan. Ada yang very colourful, ada yang macam bedak, ya Allah ya Tuhan, ada yang halus, ada yang panjang, ada yang kurus dan sebagainya. Dan itu belum lagi habis dikaji. Right. Sekarang saya nak cerita sikit. Boleh? Boleh kita pergi nak ke dalam sikit boleh? Alright. Ramai orang-orang yang biasa dengan gamat pernah mendengar perkataan gags. Ya. Mungkin ada yang separuh tak pernah dengar apa itu gags ya, ataupun gags. Gags adalah singkatan untuk glycos
glycans. Those aminoglycans. Dan nak di sini kita akan nak tahu macam mana dia pula amino lah amino acid atau acid amino, dan kemudian digabung-gabungkan, dan itulah GAGs. Jadi banyak orang dia tahu pasal GAG, jadi saya akan cuba ceritakan pasal GAG nanti. Dan ini juga kajian dilakukan di Kelantan kalau tak saya, USM juga, mungkin dia buat PhD dia sebab dia ada publish 2 paper kat sini. Dan dia dan kumpulan ini mengkaji berapa banyak GAG yang ada dalam Stichospores hamani dan juga Stichospores vastus, dan mengatakan bahawa GAG ini ada fungsi untuk menyembuh luka. Okay. Dan juga ada kajian yang akan menunjukkan bahawa ashwagandha boleh membantu kalau bila seorang itu sakit lutut. Okey. Jadi lepas ni saya akan ceritakan pasal GAG. Ya. Pergi ke okay, boleh kita pergi kepada folder nombor 2. Boleh pergi pada folder nombor 2, glycosaminoglycans, GAGs. Kita tunggu sekejap. Okay, sebelum kita tunggu slide tu, kita kena faham bahawa badan kita ni, tubuh badan kita ni terdiri daripada beberapa komponen. Ya, kalau kita bayangkan bahawa badan kita ni macam sebuah rumah, dan dalam rumah tu, untuk membuat rumah kita perlukan batu, bata, kita perlukan simen dan sebagainya. Dia banyak komponen-komponen yang ada untuk menjadikan sebuah rumah. Rumah tidak boleh menjadi dengan sendirinya tanpa ada komponen-komponen ini. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Allah telah jadikan tubuh badan kita memerlukan komponen-komponen. Sebab itu kita mengambil makanan. Sebab makanan ada komponen. Dan komponen dalam kalau kita melegakan kita, maknanya dia target spesifik. Ataupun katalah kita mari, kita boleh hilang dahaga. Ataupun kalau kita ambil makanan buah yang berwarna, dikatakan ada antioksidan, boleh melambatkan proses penuaan. Jadi untuk memahami ini, kita kena tahu apa badan perlukan dan apa yang ada pada sumber makanan. Dan dia tidak memerlukan satu jenis sahaja, tapi memerlukan gabungan-gabungan sebatian yang ada dalam makanan. Dan gabungan-gabungan ini saling membantu di antara satu sama lain. Ya. Another misalan, kita katalah kita nak buat kita buat ni, bukan yang ini, tukar yang nombor 2. Kita akan pasal later on, kita cakap pasal GAG dulu. Katalah kita nak buat songket. Kita ada berbagai-bagai rupa, warna dan bentuk. Dan untuk menghasilkannya, kita memerlukan bahan-bahan yang berlainan. Jadi begitulah juga dengan badan kita. Kalau badan itu lalu besar, dalam badan itu ada organ, pergi lagi ke dalam kita ada sel.
pergi lagi untuk menghasilkan sel ni kita perlukan molekul-molekul. Jadi saya akan cuba menceritakan ataupun supaya anda faham mana agaknya sebatian dalam gamat yang dipanggil GAG ini boleh membantu kesihatan kita. So boleh kita tunjukkan slide on the glycosaminoglycans? Boleh? Boleh tengok? Boleh buka tak? Folder nombor 2. Boleh buka tak yang folder nombor 2? Boleh? Tak boleh? Okey, Kita tak ada apa kalau- 2 slide Doktor. Ada 2 slide je. Oh, ya ke? Oh, tak diberitahu. Okey, tak apa. Kalau gitu kita terus kepada join. Okey, pergi pada join. Okey, join boleh. Okey, join. Alright. Oh, tak terima, tak buka. Saya hantar 3 sebenarnya. Okey. Tak apa. Tak masalah. Sekejap. Saya kena buka saya punya apa? Saya punya slide. Okey. Sekejap saya tutup yang ni dulu. Okey, baik. Okey, kita baru dapat yang nombor 2 tu. Okey, kita akan pergi kepada nombor 3 lah ya. Alright. Ni. Prof Zaitun. Alright. Kita pergi join pin ya. Boleh? Ya. Ada. Kita baru dapat ni. Ada. Oh, so nak ulang mana ni? Nak buat join Ya, pin nombor 2 ni. atau gag? Gag. Okey, kita pergi balik. Ya. Okey, gag. Gag. Okey, kita pergi balik gag. Okey, alright. Okey, gag. Sebab yang ni banyak apa. Okey, kita pergi gag ya. Alright. Alright. Nak rehat sekejap. Okey, gag ya. Glycose, aminoglycans. Namanya panjang, molekulnya panjang. Right. Jadi mungkin siapa-siapa yang biasa pakai kosmetik ya, dia biasa dengar hyaluronan, saya pun tak kita sebut, ataupun siapa-siapa yang mungkin ada masalah dengan darah ya, dia ada heparin. Dan mungkin siapa-siapa yang dah biasa dengan gamat pernah dengar chondroitin sulfate ya dan sebagainya. Okay. Apa yang sebenarnya GAG ni ada kat dalam badan kita. Ada badan kita. Body kita menghasilkan GAGs ni. Itu ialah fitrah daripada Allah berikan dia. Ya. Kerana GAG ini akan bergabung dengan protein yang ada kat badan kita dan lepas tu dia akan ada bertindak. Dan untuk makluman ya, susu ibu ada GAG. Banding lebih banyak GAG dia daripada ni susu lembu. Ya, jadi ada salah satu khasiat susu ibu. Right. Now, next slide please. Next slide. Okay. Banyak maklumat tapi saya akan ringkaskan di sini. GAG ni ialah dia ada di badan kita ya. Jadi dia ada kat bahagian-bahagian tertentu. Ya, jadi kalau saya pergi ya kepada yang table tu, dia macam hyaluronate ya. Dia ada dekat kita synovial fluid, itu yang orang kata pelincir yang ada dekat kita punya lutut ya. Yang tu dia ada dekat cartilage kita. Cartilage adalah rawan ya. Tulang rawan ya, dekat dekat kulit kita dia ada. Kemudian kita ada chondroitin sulfate. Ini juga perlu untuk pembentukan cartilage dan juga untuk tulang juga jadi
Ya, kita ada gangguan di talian ya. Sementara kita menunggu Prof Dr. Zaitun dan juga Coach Zaid. Jadi tak apa, harap kekal di tempat masing-masing, jangan pergi mana-mana lagi. InsyaAllah kita akan sambung balik sebentar lagi ya. InsyaAllah. Okey, ya kita dah nampak muka Prof dan okey dah boleh. Okey. Boleh Teruskan. Boleh. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Pergi pada slide seterusnya. Okey, ini kita dah cerita dah sikit dah. Tak boleh lama sangat. Coach Jack kata terlampau teknikal, nanti orang tak faham. Okey, tapi tak apa. Sekarang kita tengok gambar orang lari tu. Gambar orang lari tu. Dan ini penyelidik penyelidik di barat mencari daripada badan pergi ke laut. Jadi mereka mencari kat mana gag ni ada, ya. Jadi dia pergi kepada laut dan dapati bahawa sebab gag ni ada kat dalam tubuh badan. Gag ni penting untuk pembentukan tisu yang penting untuk tubuh badan kita, vital organs mata, untuk kita punya jantung, untuk saluran darah dan sebagainya. Jadi penting. Jadi kalau orang ada masalah, bila dia sakit, jadi kalau orang sakit macam mana untuk menyembuhkan dia. Jadi ini komponen mencari dan cari dan untuk maklumat, gag ni tidak boleh disintesis. Setakat ni belum boleh lagi dihasilkan di makmal. Glukosamin ada, itu salah satulah glukosamin. Tapi glukosamin pun tak boleh. Boleh lagi disintesiskan. Jadi banyak bergantung pada sumber asli. Jadi salah satu sumber asli yang didapati ada gag yang banyak ialah daripada gag ni memang ada dekat kembang pun ada. Saya ada baca dan digunakan kembang untuk menghasilkan gag dan digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Okay, jadi kalau kita tengok kat gambar ni, perhatikan situ. Nampak kat bawah tu ada ikan hiu. Jadi kalau siapa-siapa yang sakit lutut tu nanti dia akan ambil sharks punya cartilage. Ya. Dan kita tengok situ ada pula sotong kat atas tu. Dan terus kepada bahagian kepala. Jadi mungkin dia boleh baikkan kita punya sel-sel yang ada dalam otak. Okey. Teruskan next slide. Now, inilah kajian mereka. Kalau tengok situ saja nak tunjukkan gambar-gambar apa yang mereka telah buat. So kalau kita tengok pada gambar tu kita ada sea urchins yang orang kata rambutan ni, saya pun tak pasti. Kemudian dia ada sea urchin, kemudian ada octopus Kemudian dia panggil apa nama dia taklah. Kemudian yang bawah sekali tu adalah gamat dan yang lagi satu tu adalah bronok. Jadi apa yang dan semua ni kalau you perhatikan haiwan invertebrate sebenarnya, dia tak ada tulang belakang. Semuanya dapat dekat tulang belakang. Semuanya hidup sana, unik dan dekat situ. Dan kalau kita tengok ekologi batu karang pun dia unik juga. Sebab dia ada dia punya tumbuhan dia, mikrob dia satu ekosistem yang berbeza. Dan oleh kerana itu jadi dia unik. Apa yang ada kat dalam yang ini semua unik. Jadi ini mereka buat kajian dan salah satu kajian yang dibuat ialah sebatian dipanggil chondroitin sulfate ataupun CS. Yang terdapat pada tulang rawan dan juga pada tulang. Dan banyak kalau perhatikan, kalau saya bacakan antiviral boleh, anti-metastatic boleh 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 untuk menghidupkan nerve sebab dia boleh regenerate dari mula. Itu peliknya dengan chondroitin sulfate ini. Dan untuk dapatkan ni kita perlu ambil jadi maknanya dia boleh extract daripada udang, kulit udang, daripada tulang sotong dan sebagainya. Dan kita perhatikan juga bahawa gamat ataupun sea cucumber mengandungi sebatian chondroitin sulfate. Dan kita telah gunakan chondroitin sulfate secara
tak sedar dan kita nampak khasiatnya tapi kita tak tahu kenapa. Jadi itu yang kajian yang dilakukan. So apa dia fungsikan? Saya nak apa translate ni yang agak banyak sangat, jadi kita tunjukkan saja dalam bahasa Inggeris. Sebagai stabilizer, cofactors, co-receptors, for growth factors, cytokines, chemokine. Tadi saya cerita, bila kita nak buat rumah, satu buah rumah, dia memerlukan banyak bahan-bahan. Dia tidak boleh terjadi dengan sendirinya. Ya, ada dia punya jenis dia, ada begini dan sebagainya. Jadi untuk menghasilkan satu tisu, ya, memerlukan banyak. Jadi GATS ini berfungsi. Dia boleh merangsang, dia diperlukan untuk merangsang pembesaran. Itu detail lah. Jadi kalau siapa ambil biochemistry dia boleh faham. Ya. Kemudian GAT ni juga ada sebahagian yang boleh mengawal aktiviti enzim. Nah, tubuh badan kita ni penuh dengan enzim sebenarnya. Mungkin anda tak tahu apa tu enzim ya. Enzim tu apa dia sebenarnya. Tapi kita bayangkan, kita makan nasi, tetapi kenapa dia boleh bertukar menjadi glukosa? Adakah sebab kita kunyah dia sahaja, dia bertukar menjadi glukosa? Tidak. Kunyah hanya memecahkan nasi. Kita memerlukan enzim amylase untuk menguraikan dia lagi kepada glukosa. Jadi dia ada enzim tentu. Dia bukan enzim tapi dia mengawal aktiviti enzim supaya dia boleh berfungsi dengan baik dalam tubuh badan kita. Dan GAT ni juga, macam mana saya nak cerita ya. Sel ni dia boleh berhubung. Dia ada sistem yang boleh berhubung ya, maknanya dia ada signal. Kalau kau tak cukup ni, aku boleh bantu. Ataupun kalau engkau kurang, aku boleh ambil tarik daripada bahagian lain. Dia boleh signal. Allah jadikan dia saling membantu satu sama lain dalam badan kita. So badan kita actually dynamic. Our body is dynamic. Jadi kita perlu jaga tu awal badan kita ni supaya dia sentiasa sihat sebab dia dynamic. Kita tak boleh matikan apa-apa sel-sel. Kita kena bagi nutrien yang terbaik mungkin untuk sel-sel kita berfungsi. Dan signal-signal ini akan memberitahu, hey, dekat situ ada luka. Jom. Mari kita baikkan luka ni. Macam gitu. Jadi sebab fitrah Allah ialah supaya kita sentiasa sihat. Walafiat. Itu fitrah kita. Kita tak mahu kita sakit. Jadi Allah jadikan kat dalam badan kita ada sistem-sistem, ada signal-signal, ada tanda-tanda yang dia boleh. Sebab tu kita kadang kita kata healing. Kita boleh buat badan kita ni boleh menyembuh sendiri. Dan juga GAT ini dikatakan boleh target, boleh membunuh. Jadi any foreign things dia boleh bunuh. Ya? Okay. Kita teruskan the next one. Now, saya kaitkan GAT ini dengan wound healing. Proses penyembuhan luka. Tadi Kok Zat ada cakap bahawa ekstrak daripada gamat boleh menyembuh luka. Nah, proses kalau kita tengok yang gambar tu, kita beri pada gambar tu ya. Proses penyembuhan luka makan masa. Ya, makan masa. Kalau budak kecil mungkin sekejap sebab dia ada lain sistem dia. Tapi kalau orang tua, dia makan masa lama. Bergantung kepada tahap kesihatan. Bergantung kepada sebahagian komponen-komponen yang diperlukan untuk pembentukan tisu yang telah tercedera. Jadi biasanya ada 4 ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya bacakan ya. Pertama ialah proses yang dipanggil hemostasis ya. Dia ada luka, dia ada blood clot dulu ya. Lepas tu nanti dia akan bengkak, inflammation ya. Lepas tu nanti dia ada proses di mana sel kat dalam tu akan aktif dan kemudian kita ada proses yang dipanggil remodeling. Remodeling ya, maknanya dia boleh ubah balik supaya dia menjadi asal. Dan kalau kita tengok diagram yang bawah tu, mengapa orang-orang yang kena diabetes susah luka dia untuk sembuh. Kalau kita katakan kat diagram bawah tu, salah satunya ialah kalau perhatikan the growth factor yang ada tanda X, growth factor tu dah tak ada pada orang yang diabetik. Jadi bila growth factor tak ada, dia susah nak sel tadi tu untuk hidup semula dan untuk sambung. Dan kemudian dia punya sistem darah pun dah tak ada. Jadi tak ada nutrien yang dapat.
Dan on top of that, kalau nampak yang warna hijau tu, itu adalah pathogen atau bakteria yang akan memakan tisu-tisu yang itu, yang boleh menyebabkan dia busuk. Jadi sebab kalau orang ada luka, dia perlu dibersihkan. Misalnya lah kalau orang yang kena bunkers, yang bisul yang tak bermata kan kita pergi dekat hospital, nanti akan dia buang, lepas tu nanti ada satu macam volcano, dan tiap-tiap hari kena dibersihkan. Dibersihkan supaya tidak ada lagi bakteria-bakteria tu, dan kemudian diharapkan bahawa patu-patu ini boleh dapat proses penyembuhan. Okay, saya nak cepat ya. Masa dah suntuk ya. Boleh saya teruskan atau saya berhenti di sini? Asman? Ya, boleh doktor, boleh teruskan aja. Boleh teruskan aja? Okey. Boleh. Okey, ada yang ni sikit aja sangat. Tinggal lagi berapa je, 3 je slide aja. Boleh. Okey. Gahmat juga dikaitkan dengan diabetes. Ya, dikatakan boleh mengawal diabetes. Jadi saya kata macam mana dia boleh mengawal diabetes ni ya? Adakah dia ni hormon ke ataupun apa-apa sebenarnya? Ya, apa dia sebenarnya? Macam mana? Jadi saya cari maklumat, dan ramai orang mungkin tidak tahu ataupun tak nak ambil tahu bahawa bermulanya dengan diabetes, bermulanya dengan kencing manis, dia akan menjadi 3 serangkai je, 5 serangkai pun tak berapa faham tu. Maknanya dia boleh pergi kepada sakit buah pinggang, pergi kepada sakit jantung, dia boleh pergi kerosakan urat saraf, dia boleh pergi kepada kerosakan mata. Bermula daripada kencing manis. Dan ramai orang, tak apa, kalau kencing manis pun boleh buat dialisis. Hello, dialisis kalau yang serius boleh katakan 1 minggu 3 kali. Hang kena duduk kat situ berapa jam untuk bersihkan minyak darah. Ya, masa dah terluang, masa kita boleh buat kerja-kerja lain dah terluang duduk kat dialisis. Jadi dan ini biasanya Zat pada cerita diabetes ini dikaitkan dengan insulin resistant. Dan kita dapati bahawa ini kajian menunjukkan bahawa sebahagian daripada gamat atau si cucumber berbanyak jenis bergantung pada tempat. Kalau Coumaria frondosa tu dibuat di Amerika, yang ada dibuat di Malaysia, yang ada kajian ni daripada China, dia mengatakan bahawa sebahagian atau GAG boleh membantu metabolisme glukos. Dia membantu sebab glukos masalah diabetes ialah metabolisme, kegunaan glukos. Jadi kadang mungkin kita punya liver dah rosak, jadi GAG ni boleh dikatakan boleh memperbaiki sel-sel yang rosak dalam hati. Apabila dia tidak baik, maka fungsinya akan semula. Itu yang ini adalah yang dia mengatakan bagaimana GAG boleh membantu orang-orang yang ada penyakit kencing manis. Jadi dia boleh membaiki sel. Dia bukan makna bunuh, bukan tak. Dia baikkan sel. Jadi fungsi sel tu mesti bagus, baik. Dan Allah beri, inilah salah satu caranya. Dan dekat habis dah ni. Jadi ini konstafit juga. Ini IBD ini ada kalau orang yang kadang bila pak dia dia ada IBD irritable bowel disease. Dia bukan allergic. Dia bukan allergic reaction dia kadang bila makan dia masuk macam sakit perut lah, penuh pedih perut lah katanya. Dia juga memperbaiki. Jadi hasrat gamat ialah memperbaiki sel-sel yang rosak ataupun sel-sel yang tercedera. Dan ada yang terbaru yang saya baca ialah dia boleh halang daripada pembentukan batu karang. Dikatakan bahawa batu karang ni ada juga kaitan dengan genetik. Kalau bapa ada, anak dia ada. Ini kajian yang dijalankan, ada. Jadi dia boleh menghalang, dan maknanya dia boleh pecahkan, ataupun dia menghalang daripada terjadinya batu karang. Jadi itulah sahaja yang saya akan kongsi. Sangat cukup waktu ni, banyak sangat yang kita dah belajar. Jadi saya nak rumuskan di sini bahawa
kita Allah dah bagi kita sel dan kita katakan tanggungjawab untuk supaya berfungsi dengan baik. Dan bagaimana untuk dia berfungsi baik? Dengan mengambil makanan-makanan berhasiat bermakna bahawa makanan yang nutrien yang ada makanan ini boleh digunakan untuk proses penyembuhan dalam badan kita apabila sel-sel ini tercedera. Ya, dia bukan maknanya immediate kata ambil terus baik, tidak. Maknanya dia ada proses untuk membentuk semula ya struktur sel dan tadi ya dia boleh berfungsi semula, dan gamat mempunyai sifat yang boleh memulihkan semula fungsi sel dalam badan kita. Ya, sangat sampai situ dulu ya, cukup ya, dah banyak ni. Nanti mungkin ada soalan ke atau sebagainya. Saya berhenti kat sini ya. Okey. Okey, mungkin kita menjawab 1-2 soalan Prof sebelum kita berhenti. Boleh? Ya. Boleh Hafiz tayangkan jika ada soalan? Tak ada soalan tak apa, sebab benda ni inilah kita bukan mudah nak faham ya kita, sebab asal gamat ni dia bukan macam apa nama painkiller dia bukan. Dia ada satu strategi memulihkan, go to the cause. Jadi maknanya dia proses memulihkan. Jadi kalau orang yang nak makan gamat misalnya, mungkin kena selalu makan lah. Supaya itu Allah jadikan sebab kita tengok dia itu kat mana, dia kat masalah buah pinggang, dan dia akan pergi dia ada masalah dekat liver. Kita tak tahu sebenarnya, tapi Allah yang tahu kan. Jadi Allah yang akan pergi ke sana. Sebagai penyidik ni, kita cuba nak mengetahui bagaimana the how ya, kita cuba mengetahui the how. Jadi dengan ilmu yang kita ada, yang kita kumpul, mula memahami. Begitu rupanya. Macam gitulah ya. Okay, boleh jelaskan? Boleh. Hafiz boleh saya serahkan pada silakan. Okey, ada satu soalan Prof ya. Dia kata sini orang yang ada masalah gula dalam darah rendah sesuai ke tak makan jadi gamat? Orang yang ada gula dalam darah? Ya. Boleh. Bagus. Tapi orang diabetik banyak ada evidence, dia bukan saintifik yang dia meredakan diabetes. Malah orang yang ada gangrene, yang ada luka-luka kan, dia sapu jadi gamat. Tu ada juga yang dia pelan-pelan dia sembuh luka dia. Okey. Memang orang diabetik elok makan gamat. Begini Cik Iman, tadi saya dah ceritakan ya. Diabetik, mengapa boleh ada diabetik? Sebab ada gula dalam darah. Betul. Kenapa ada gula dalam darah? Ada organ-organ dalam tubuh badan kita yang berfungsi untuk mengawal kadar darah dalam badan kita. Nah, ini berlaku kadang-kadang kita ada threshold level ya. Terlampau banyak gula yang kita ambil, jadi liver kita tidak mampu liver. Jadi dengan sebab terlampau banyak gula, mungkin sel dalam liver itu telah tercedera, jadi fungsi itu telah terjejas. Dan kajian menunjukkan bahawa, tadi saya dah cakap tadi kalau tengok balik GAG tadi ni boleh memperbaiki metabolisme glukos dalam sel hati. Ini kajian yang dibuat kepada tikus yang memang dipaksa disuntik, dipaksa supaya dia ada insulin resistant. Sebab bila dia dah ada insulin, dia memang dia dapat diabetik lah. Memang dipaksa. Yes, lepas tu apabila dibaginya ekstrak gamat Cucumaria frondosa dan didapati bahawa kadar gulanya menurun. Dan jadi bila buat kajian ni, macam mana dia menurun? Dan jadi mereka buat histologi dan mereka tengok perubahan sel
Jadi maknanya dia sel hati metabolisme glukos. Jadi kalau orang diabetik yang berfungsi untuk metabolisme glukos yang telah tercedera, tapi adakah mungkin dia boleh dipulihkan? Jadi kalau kita tengok, gamat ada khasiat boleh rejuvenate, menghidupkan semula, memulihkan semula. Tapi bukan semula sel-sel, struktur-struktur sebagai yang membantu metabolisme glukos. Jadi jawapannya boleh. Ya. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Okey, ada masalah ni slide ni, mungkin nanti kalau kita baca balik. Ya, insyaAllah. Ya. Ya, jadi saya ingat macam ni, Prof. Manakala line kita pun memang agak slow. Jadi awal-awal saya dah cakap lepas ni kita kena jemput lah ya, kita punya Queen of Gamat ni ya, hadir ke pejabat Ibu Pejabat Anaida di Gombak ni ya, untuk kita adakan satu sesi offline ya, bersama kita punya rakan-rakan niaga leader-leader kita ya, untuk kita dapatkan ya info-info terkini, info-info first hand daripada kita kata Queen of Gamat kita, Profesor Dr. Zaitun Hassan nanti ya. Jadi terima kasih banyak-banyak ya Prof Dr. Zaitun Hassan, dan juga pastinya lah kita punya orang kuat kita Coach Zaid ya, insya-Allah ya kita akan menjemput ya Dr. Zaitun dan juga Coach Zaid datang ke Pejabat Anaida sekali lagi. Itu kita datang jumpa bincang-bincang saja. Okey, sekali lagi insya-Allah kita buat di Dewan Anaida, kita buat offline. Muka lebih banyak saya pasti ya, pasti lebih banyak soalan-soalan akan dikemukakan, dan pastinya memang rania-rania ejen Anaida tak sabar-sabar nak jumpa dengan Prof Dr. Zaitun dan juga Prof Zaid ya, untuk sesi offline kita nanti. InsyaAllah kita cuba aturkan. Boleh ya? Betul? Ya, Coach Zaid boleh ya datang ke Pejabat Anaida sekali lagi, nanti kita buat satu sesi taklimat. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih banyaklah kepada terima kasih banyaklah kepada Prof Dr. Zaitun Hassan dan juga kepada Coach Zaid kita yang telah berkongsi banyak input-input yang sangat bernilai ya. Jadi kalau kita dengar tadi oh ya Allah, banyaknya info yang dikongsikan oleh Prof khususnya yang berkaitan dengan kajian. Bukan setakat cakap-cakap kosong, tapi cakap-cakap yang berfakta yang ada info sangat informatif, sangat penuh dengan maklumat ya. Ya, insya-Allah ya Nadiana, kita akan jemput Prof Dr. Zaitun dan juga Coach Zaid untuk datang ke Anaida. Kita adakan satu sesi offline sedikit masa lagi insya-Allah ya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak kepada Dr. Zakaria Abdullah ataupun Coach Zaid dan juga Profesor Dr. Zaitun Hassan ataupun kita dah dikenali sebagai Queen of Gamat di Indonesia. Insya-Allah kita ketengahkan di Anaida selepas ini ya, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program kita daripada tadi daripada pukul 11 pagi tadi sehingga sekarang ni dah 12.25. Moga kita dapat info ini dan dapat kita membantu lebih ramai orang-orang saudara mara kita di luar sana yang kurang info satu hal, yang tertipu satu hal lagi, yang dapat maklumat yang salah pun satu hal lagi. Moga kita dapat ketengahkan info-info yang benar, maklumat yang betul yang tepat. Bagaimana melalui pemakanan yang sihat dapat membantu mengubah kualiti kehidupan kita semua. Jadi pihak Anaida mengucapkan terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kita untuk sesi live ini. Semoga kita akan bertemu untuk sesi-sesi yang lain dan senantiasalah mengikuti info yang kita sebarkan melalui Facebook kita, iaitu Sari Gamat HQ InsyaAllah kita akan ketengahkan, dan pastinya minggu depan kita ada lagi sesi live kita hari Rabu malam dan juga hari Sabtu pagi insyaAllah. Jadi
Terima kasih sekali lagi. Moga Allah memberkati program kita pada pagi ini, dan terima kasih hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.